Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof. Chano ada, Fairuz ada, Wani ada, Faizal ada, Adeline ada, Aida ada, Fazima ada. Betul kan? Siapa lagi? Mai. Hari ini kita sambung ke ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Setelah ayat yang ke-22 dulu kita berhenti. Anda tak ingat betul? Ayat dia afaman yamshi mukibban ala wajhi, adakah kamu tak tengok, dia kata, orang yang berjalan muka dia tersembam ke depan, tersungkur mukanya, dan adakah mereka ini mendapat hidayah? Amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, ataupun orang yang berjalan dengan tegak, dengan betul, jalan yang lurus, mana satu dapat hidayah? Jadi ayat ni nak beritahu, kita dah baca dulu bagaimana orang kafir yang mereka ni jalan tersungkur, jalan jatuh muka ke depan, tapi orang kita kadang-kadang masih lagi mendewakan kehidupan barat, orang yang Allah cerca dia sebagai orang yang sesat, tersungkur. Tapi orang Islam, orang yang ada hidayah, dapat siratal mustaqim, kita tak apa peduli, dan cara hidup yang betul kita tinggalkan, kita ambil cara hidup oleh orang-orang kafir yang Allah dah jelaskan mereka itu tersungkur jatuh. Itu kita cerita dulu. Kita sekarang ni Allah Ta'ala menyebut ayat yang ke-23. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kita baca ramai-ramai boleh sekali? Boleh. Okey. Ikut saya. Qul huwallazi Qul huwallazi ansha'akum ansha'akum وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. Okey, untuk makluman, kita nak tidur malam ni menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca dua surah. Satunya surah Al-Mulk dan satu lagi surah As-Sajdah. Cuma status hadis ni hadis dhaif. Dhaif maknanya hadis yang zanni tapi dia boleh beramal. Jadi dhaif tu bukan sebab Nabi, tapi ada perawi yang tak kuat menyebabkan kita status dan kekuatan hadis tu jadi turun. Tapi kalau kita baca nak tidur Al-Mulk, kalau Al-Mulk memang ada hadis khusus, tapi kalau Al-Mulk dan Sajdah tu status dia dhaif. Tapi membaca untuk tidur jangan tinggal, terutama sekali suratul Mulk. Cuma yang kita naknya, bila kita baca suratul Mulk, bila kita sampai pada ayat-ayat, kita baca dengan tahu makna, yang kedua tahu tadabbur. Jadi barulah satunya pahala besar, dan yang kedua yang menyelamatkan kita daripada azab kubur bukan hanya membaca, tetapi memahami dan mengamal. Ada seorang alim terkenal, nama dia Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali. Dia panggil Syekh Muhammad Al-Ghazali daripada Mesir. Dia kata, kenapa kita kena baca, kemudian kita kena faham? Dia kata sebab ayat Quran yang Iqra' tu, Iqra', bila sebut Iqra' saja, baca, Iqra' ialah perkataan yang baca, dan bila sebut baca, dia tidak pernah berpisah dengan makna faham. Jadi bila Iqra' maknanya baca, Iqra' makna faham. Jadi baca dan faham. Jadi sebab itulah, nak dapat selamat azab kubur, modal je bukan payah sangat, baca 30 ayat. Yang kedua, ayat yang kita baca tu berkesan dan mengubah cara kita, sikap kita melihat hidup, tentang hukum hakam, tentang surah Allah Ta'ala, baru kita selamat. Okay, contohnya, ayat 23 yang kita nak baca ni. Apa kata Allah? Qul. Qul maknanya katakanlah wahai Muhammad. Ataupun dalam bahasa lain, bagitahu Muhammad. Jadi Allah bagitahu kepada Rasulullah supaya bagitahu kepada orang-orang kafir. Untuk makluman, Qul makna apa?
qul maknanya katakanlah. Tapi katakanlah ayat Quran, tugas Nabi kita kena cerita pada orang. Tapi ayat Quran bukan semua ada qul. Yang kita jumpa qul huwallah, katakanlah. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah. Jadi ayat Quran bukan semua berbunyi qul. Tapi bila sebut qul tu maknanya dia punya stres dia tu lagi besar, lagi hebat, lagi tuntutannya yang tuntutan sangat. Ayat tak ada qul pun kita wajib juga sampaikan kepada orang, apalagi ayat-ayat yang tak ada yang tak ada qul tu Allah beritahu kat Nabi Muhammad qul. Satu, perkataan qul ni bila sebut qul huwallazi ansha'akum, bila sebut qul ini nak beritahu ayat Quran, betul-betul ayat Quran. Sebab ada qul. Qul ni ialah menandakan ayat Quran ni bukan ciptaan Muhammad. Mana yang Allah suruh dia kata pun ada juga macam ayat ni. Qul huwallazi ataupun qul huwallahu ahad. Patutnya Nabi sebut Allahu ahad. Allahu ahad mana Allah yang satu. Tapi Allah suruh Nabi tu qul Muhammad bagi tahu. Jadi ayat bagi tahu tu pun ada sekali. Jadi bila sebut qul memang betul lah ayat Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad. Kalau Nabi cipta sendiri dia tak sebut qul tu. Jadi qul menandakan perintah. Okey, yang kedua. Itu tu. Yang ketiga, jadi yang pertama qul ni perintah. Yang kedua ayat Quran yang bukan perintah-perintah pun wajib juga kita beritahu pada orang. Yang ketiga tadabbur kita. Ini satu hal. Adakah kita sudah pun beritahu kepada keluarga, kawan, teman kita tentang ayat-ayat Allah yang kita nak sebut selepas ni ataupun yang sudah kita tahu? Qul. Jadi qul di sini maknanya beritahulah, berdakwahlah. Macam kita buat kelas ni pun sebenarnya menterjemahkan makna qul. Jadi terima kasih Profesor Sahno. Ana sebenarnya nak ceramah juga. Tapi kalau Prof tak buat Google Meet macam ni memang tinggal perasaan je lah. Tinggal harapan je lah. Jadi terima kasih banyak sebab menterjemahkan makna qul melalui Google Meet. Okey. Dan kita yang hadir hari ni pun Alhamdulillah dapat. Kecuali Haji Suhaimi mana? Haji Suhaimi masa ni dia kat masjid. Saya tahu. Dia menguruskan ustaz-ustaz berceramah. Memang hebat dia. Betul. Ustaz-ustaz semua kenal dia. Okey, kemudian bila perkataan qul, Allah kata qul ni benda besar. Apa yang besar ni Allah nak cerita. Sehingga Allah suruh Nabi Muhammad beritahu kepada orang musyrikin. Siapa orang musyrikin? Orang musyrikin Mekah. Jadi saya tuan-tuan, sebenarnya rumah saya di Kelana Jaya tu, saya ada rumah Kelana Jaya tu. Bila saya balik rumah saya Kelana Jaya tu, saya terharu sebab sebelah rumah saya belah kiri saya tu orang India. Saya pernah duduk cakap dengan dia, cerita tentang Tuhan. Ceritalah tentang Tuhan mencipta langit. Dia kata, dia pun ada Tuhan juga. Jadi saya dah cerita qul kat dia tu. Tapi dia dah meninggal dunia lah. Saya duduk fikir dia ni, macam manalah dia sekarang ni. Kita sebenarnya macam kita tak tahu macam Shelby meninggal dunia tu kan. Ada ayat sahabat dia kata apa? Berehatlah anda di sana. Waduh, lepas mati ni bukan cerita berehat. Bukan semua orang yang berehat. Orang yang menunaikan amanah qul tu baru boleh berehat. Kalau tak buat qul, mati menakutkan. Apatah lagi, mati yang mengejut. Mati mengejut ni tuan-tuan, memang macam kita lah. Mengejut, dapat tahu positif. Kawan saya tu dapat positif, dia punya marah dia. Dia panggil staff dia dekat office, tolong pergi kat Universiti Melaya, bawa kawan dia seorang buat swab test. Dia nak test kali kedua, nak tengok betul ke tak betul dia ni positif. Sebab dia kata ini menipu punya. Jadi akhirnya dia menafikan dia kena tu. Last kali bila dia disahkan, cek dia punya COVID dia dengan jumlah 7. Dia Dr. Wani tahulah, dia kata kalau 40 tu dia punya dah nak habis tu. Saya pun ni kena 27. 27 tu tengah-tengah lah. Yang dia 7 tu maknanya dia punya status COVID tu sedang mengganas. Power lah. Jahat lah punya lah. Dia punya marah. Lepas tu nak ceritanya kita ni bila terkejut, kita akan gelabah. Jadi bayangkan kita sedang seronok, sedang tercakap, lepas tu mati. Oh mati tu subhanallah.
Dan manusia ni bila mati saja, maka perkara pertama yang kita minta dengan Allah, minta tolong balik ke dunia semula, minta balik sekejap. Balik tu bukan balik nak jumpa keluarga. Balik bukan nak pergi umrah apa-apa, balik nak beribadat, buat amal soleh. Okay, tak apa. Jadi kul, kalau kata kul, Allah cerita kepada kita kul. Jadi kita wajib beritahu. Apa dia Allah ceritanya? Allah cerita dalam Al-Quran ni, suruh Nabi Muhammad qul huwallazi, beritahu apa? Beritahu kepada manusia musyrikin dan pada manusia seluruhnya, allazi ansha'akum. Ansha'a ni dalam bahasa Arab dia ada 3-4 makna. Yang pertama, ansha'a maknanya menjadikan. Ansha'a juga dia makna dia ja'ala, menjadikan. Ansha'a juga maknanya fatara, mencipta. Ansha'a juga makna khalaqa, dia mencipta, menjadi dan sebagainya. Cuma ulama tafsir kata, bila Allah kata, Muhammad, beritahulah Allah lah yang mencipta kamu. Bila sebut perkataan mencipta ni, ulama tafsir kata, bila sebut Allah cipta tu, dua. Yang pertama, Allah cipta daripada tak ada kepada ada. Kita asalnya tak ada, kemudian jadi ada. Yang kedua, ayat Quran ansha'akum ni, Allah mencipta kita daripada tak ada contoh. Pertama, daripada tak ada kepada ada. Yang kedua, daripada yang tak ada contoh. Sebab Allah punya pandai mencipta sesuatu tanpa contoh. Tiba-tiba jadi muka kita dan contoh pula tu. Tak sama pula tu manusia. Tak sama. Yang paling tak sama sekali atas muka bumi ni apa dia? Muka mungkin sama. Yang paling tak sama sekali, benda pelik sekali ialah kita punya ibu jari kita. Ya Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Qiyamah, Allah kata, aku boleh bangkitkan kamu. Apa dia? Aku bangkitkan kamu kulla banan. Banan ni ibu jari ni. Jadi nak cerita hebatnya Allah, kalau kita mati, kita hancur, Allah kata, aku bukan boleh cipta muka kamu balik. Sama. Bukan cipta badan kamu balik. Serupa. Tapi aku boleh cipta kamu keluar, kamu jadi balik dengan ibu jari kamu. Jadi ulama' dulu, pengkaji, saya baca buku lah. Baca buku, lepas tu ulama' kata, daripada ayat, kulla banan, Allah boleh menghidupkan balik kamu punya jari-jari kamu ni. Saintis tak saya lah. Dia mencari apa makna di sebalik jari-jari tu, dan daripada jari-jari tu dia menemui rupanya ada satu benda kat jari tu, ialah ibu jari yang membezakan manusia dengan manusia lain. Tak silap saya lah ni. Menurut Dr. Daniel daripada Penang tu, dia kata tahun 1880 lebih, dia kata penjenayah pertama ditangkap di Belanda sebab dapat kesan daripada kesam cap jari. Dan kesam cap jari itu pula diambil daripada hasil kefahaman saintis tengok ayat Quran suratul Qiyamah tadi. Kata dia lah. Jadi nak ceritanya Allah mencipta satu ayat ni, maknanya Allah mencipta daripada tak ada kepada ada. Yang keduanya, Allah mencipta yang tidak ada contoh dan benda tu tak sama antara satu sama lain. Antaranya yang pelik itulah yang namanya cap jari itu. Okey. Kemudian para ulama mengatakan lagi bahawa Allah mencipta apa tadabbur ayat di sebalik perkataan qul huwallazi ansha'akum. Kata ulama, ansha'akum ni satunya tadi Allah cipta tanpa contoh. Allah cipta daripada tak ada kepada ada. Yang ketiganya, bila kata Allah menciptakan kita, dia kata ulama kata perkara yang paling penting Allah nak cerita kat sini, kita makhluk yang lemah. Kita makhluk yang tak ada apa-apa sebab kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama tafsir kata yang wajib kita tadabbur, kita kena rasa lemah. Dan daripada ayat ni lah ulama kata Allah ni Tuhan kita ada 3 nama yang kita kena tahu. Bila kita tahu 3 nama ni, barulah kita rasa lemah. Yang pertama, Allah, saya pernah sebut, Allah khaliquna. Allah ni dia pencipta kita. Dia pencipta. Jadi orang Terengganu panggil tak payah gong lah. Gong tu sombong lah. Sebab ada pencipta. Yang keduanya,
wa huwa malikuna. Dia ni pemilik kita. Allah, kita ada tokek. Dan yang ketiganya, Allah ni menguruskan kita, mudabbiruna. Khaliquna, malikuna, mudabbiruna. Dia pencipta kita. Jadi kalau kita tahu Allah pencipta, barulah dia nama orang tu tadabbur ayat ni, kita lemah, kita lemah. Jadi kita bila sebut Qul huwallazi ansha'akum, dia mencipta kamu, kena rasa di sebalik itu, oh lemahnya aku. Sebab kita rasa besar kan. Kita rasa harta, kedudukan kita, pangkat, ilmu kita dan sebagainya, kita rasa kita besar. Jadi bila rasa besar tu, satu kesalahan besar. Yang tanda tu dia tak faham tentang apa nama tu, huwallazi ansha'akum. Okey, dua. Jadi qul huwallazi ansha'akum. Yang keduanya Allah Taala sebut apa dia? Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah kata, aku menciptakan kamu pendengaran. Dan yang keduanya, aku menciptakan kamu penglihatan. Yang ketiganya, aku mencipta kamu hati. Okey. Ulama kata bila tengok tafsir kat sini, saya tengok tafsir apa nama? Tafsir apa nama itu dulu, tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Dia kata apa? Dia kata Allah mencipta pendengaran dan satu, yang keduanya penglihatan, yang ketiganya hati. Okey. Yang pertama sekali dia cerita, Allah cerita di sebalik pendengaran itu dia ada nikmat yang sangat besar. Satunya nikmat, yang keduanya rahmat. Ulama tafsir kata dua. Satu nikmat, yang keduanya rahmat. Apa nikmat? Dengan mata, dengan pendengaran. Dengan pendengaran ni, apa nikmatnya kita dengar suara. Oh, ni suara Ustaz Zawawi ni. Contoh. Ini suara Heliza Helmi ni, contoh. Jadi dengar suara tu kita kenal. Oh, ni suara kereta ni. Itu nikmat. Oh, ini suara hujan. Angkat, bila dengar hujan, oh angkat kain. Apa Keramli tu. Hujan dah turun. Angkat jemuran. Contohnya. Dia dengar hujan turun. Jadi dari pendengaran. Dengan pendengaran tu kita beza. Ini lelaki. Ini perempuan. Kita dengan suara tu kita tahu. Oh, ini hantu. Ini suara hantu. Jadi dengan suara ni, kita dengar, oh ini pelajar tafsir. Ini hadis. Ini fiqah. Jadi itu namanya nikmat. Nikmat. Yang kedua, ulama kata Allah cipta pendengaran. Di sebalik nikmat yang kita dengar-dengar tu, ada kedua namanya rahmat. Dengan pertama nikmat, yang kedua rahmat. Apa rahmatnya? Rahmat tu dengan kita membezakan, dia boleh menyelamatkan kita. Kita boleh menilai sesuatu dengan kita. Contohlah, tadi nikmat dia dengar. Yang kedua rahmat, kita tengok hujan. Bila tengok hujan, kita selamat daripada banjir. Macam kat rumah saya ni. Allah, bila hujan turun je, dengar hujan je, dia orang terus tukar pergi alih kereta, pergi parking tempat ada kat rumah saya ni agak tinggi sikit. Tengok kereta berserik semua. Kenapa? Dia tengok-tengok, hujan turun. Jadi dengar hujan, dengar petih, dengar guguh. Kemudian kita beza, laki-laki perempuan. Tu rahmat. Oh, perempuan ini kena jaga, ini kena jaga aurat. Minta maaf, saya punya bateri dah habis. Dah isyarat, lupa. Ni mata pula, mana mata nampak, sorry. Alright. Jadi mata pula jatuh. Subhanallah. Orang tua. Jadi, ulama kata yang pertama, pendengaran tu ada dua perkataan. Satunya ada nikmat, kita boleh dengar. Yang keduanya, dia ada rahmat. Jadi dengan rahmat itulah dia boleh membeza. Bila membezakan, contohlah kita punya, tengok kita anak kita ramai, kita dengar suara anak kita terkenal. Oh, ini suara anak ni, ini suara anak ni. Itu rahmat. Bayangkan orang isteri ramai. Isteri ramai. Bila tahu suara rahmat, tahu ini bini nombor satu. Maaf gurau saja. Jadi dengan pendengaran lah kita boleh buat pengumuman. Oh, okey, ada pengumuman, ada itu. Jadi itu namanya rahmat, menyelamatkan kita dan sebagainya. Okey, sama juga dengan suara, kita dengar suara, oh ini suara orang menangis. Jadi baby menangis, oh dia nak susu kot, ataupun dia buang air. Jadi beza, suara gelak. Jadi dengan kita tahu suara tu, dia jadi rahmat. Bila rahmat tu kita layan berbeza. Kalau kita tak tahu beza, nangis tu gapo dia, ketawa tu apa dia, orang sindir apa. Jadi hidup kita susah nak orang sebut benda lain, kita bagi benda lain.
Jadi itu ulama kata nikmat dan rahmat. Okey. Satu yang kedua, yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni kata ulama, yang keduanya Allah cipta, mula-mula Allah sebut pendengaran, lepas pendengaran Allah sebut penglihatan. Jadi okey, lupa satu benda. Allah cipta pendengaran, satunya rahmat, satu nikmat. Yang keduanya pendengaran yang kedua adalah rahmat, dan nikmat yang paling besar yang dituntut oleh Allah daripada pendengaran ni kata ulama ialah dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran, dengar perintah Allah. Kita boleh dengar lagu, dengar. Tapi ingat, dan dengar yang paling besar sekali, dengar ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, nikmat kedua Allah sebut, wa asyakum as-sam'a wal basar. Allah sebut penglihatan. Tuan-tuan cuba tengok ada benda pelik. Cuba tengok benda pelik. Apa pelik dia? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah menjadikan kamu penglihatan. Pendengaran. Kemudiannya wal absar, penglihatan. Wal afidah, hati-hati. Kenapa pula kalau belajar bahasa Arab as-sam'u tu satu, plural. Kemudian pendengaran tu banyak. Apa? Saya ambil dulu. Nikmat yang kedua ialah Allah sebut, Allah suruh beritahu pada orang kafir, Muhammad tolong beritahu orang kafir, Allah mencipta mereka satu, lepas tu Allah bagi mereka pendengaran. Dua poin tadi, nikmat dengan rahmat, dan paling besar untuk dengar ayat Quran, peringatan Allah. Yang keduanya ialah dengar, melihat. Melihat ni melihat, supaya kita melihat, dan melihat ni pula supaya dengan nikmat juga, nikmat melihat, nikmat gelap siang tengok orang, nikmat melihat nikmat sebagainya lah. Tapi nikmat yang paling besar sekali yang patut ada ialah nikmat mengenali kebesaran Allah. Jadi tengok kebesaran Allah ni, dia mesti ada tiga gabungan. Yang pertama, dia kena dengar ayat Quran, dengar penafsiran. Yang kedua, tak cukup dengar saja. Kita kena lihat, tengok. Lepas tengok, dia ada satu lagi. Namanya Al-Afidah tu. Kan Nabi Quran sebut tiga tu kan. Dia pertama disebut pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Jadi bila sebut tujuan nak tengok keagungan kebesaran Allah, dia mesti bergabung tiga. Dengar, kemudian lihat, kemudian hati. Jadi ulama kata pendengaran dan ilmu ni, pendengaran dan penglihatan, dia merupakan adatun. Dia merupakan adat ataupun alat yang paling penting sekali untuk kenal Allah. Dia kena dengar, dia kena tengok, kemudian yang dia dengar, yang dia tengok diproses oleh hati. Bila hati proses, sebab tu Allah gabungkan tiga, as-sam'a wal absar wal afidah. Dengan tiga ni, kita dengar, kita melihat, maknanya mengkaji maklumat semua, kemudian hati yang bersih akan proses, dia akan rasa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, satu. Dua, yang ketiga. Satu lagi nak sebut di sini, kalau kita baca ayat ni, Allah menyebut dengar dulu, as-sam'a, kemudian al-basar, penglihatan, lepas tu baru hati. Kenapa? Kenapa ulama tafsir kata kenapa? Sebab ayat Quran dia penuh dengan magic dia tu. Jadi kenapa dia sebut dengar dulu? Jadi kata ulama, kenapa dengar dulu? Kita kena dengar dulu sebab antaranya, kata Imam Fakhrul Razi, dia kata organ pendengaran lebih dahulu berfungsi bagi manusia, lebih dahulu berfungsi daripada organ penglihatan. Sebab kalau baby mula lahir, dia keluar sekejap, pendengaran dia tu, dia dah boleh tangkap, bukan boleh tangkap lah, dia dah mula mendengar suara berbanding dengan mata. Mata tu dia kenal mak ayah dia lama sikit. Lama dia kenal mak ayah dia. Jadi dengar je, sebab tu bila lahir saja kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar tu dia dah boleh tangkap. Kita kan ada anak saya 8 orang ramai. Jadi bila dapat anak, saya sambut dengan Allahu Akbar, Allahu.
Jadi budak tu tengah mata tutup, mata liar tu, bila kita azan aja, dia senyap, dia tengok mata kita. Dia tengah menangis pun dia berhenti. Maknanya pendengaran, satunya didulukan pendengaran sebab organ pendengaran dia yang mula lebih dulu berfungsi daripada penglihatan. Yang kedua ni, pendengaran didahulukan sebab pendengaran ni dia tidak ada apa, dia tak ada sempadan. Maknanya telinga berbanding dengan mata. Mata ni kita boleh tengok, boleh tak tengok. Kalau kita tak suka tengok, kita pejam. Kalau kita tengok depan, kita pusing belakang, kita dah tak nampak. Tapi pendengaran ni dia akan didengar selagi awak pusing belakang ke, corner mana ke, anda akan dengar juga kecuali anda tutup telinga. Jadi pendengaran tu sebab tu disebut dulu sebab dia lebih hebat, dia lebih lama, malah. Kalau kita tidur, walaupun mata kita tutup, tapi kalau telinga kita walaupun dalam gelap, telinga masih boleh mendengar. Mata tak boleh dengar, dia kena buka lampu dulu baru nampak mata tu. Telinga boleh mendengar. Dan sebab tu kalau kita nak tidur pun, kita kena tutup telinga, bukan tutup mata. Kalau kita tutup telinga, tutup mata, kita tutup telinga. Kalau telinga kita tutup, walaupun ada cahaya, kita akan tertidur juga. Macam suratul kahfi. Allah sebut, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. Tengok, Allah kata, bila Allah nak tidurkan ashabul kahfi tu, Allah kata, aku tutup pendengaran dia. Bila Allah tutup pendengaran dia, dan untuk maklumat, kalau baca suratul kahfi, dalam gua ashabul kahfi tu ada cahaya. Jadi cahaya tu, saya baca memang seram lah. Baca ayat tu bila ditafsir ulama ada seram. Seram tu apa? Dia ada cahaya, kemudian dia tidur dan tidur pula tu Allah balik badan dia tu sehingga dia tu bergerak. Bila Allah tutup pendengaran dia, bila pendengaran tutup, bukan tutup mata. Mata buka tau. Mata dia buka, kelipat. Orang panggil, apa, orang Terengganu panggil kelipah. Kelantan panggil apa, bro? Mata Mata yang macam mana tu? Lelah. Ni apa nak, kan dia orang nak tidur, Piramli kata, mata buat apa, tutup mata tu. Apa dia panggil yang bukan tutup tu. Orang suruh tidur dia kelipah apa dengan orang. Kelipah, lilah. Lilah sama tu. Jadi nak ceritanya, untuk makluman, kalau baca suratul kahfi, seram macam ni. Dia tidur 303 tahun, tapi mata dia bukan tutup. Lepas tu Allah pula balikkan badan dia, bergerak sana, bergerak. Sebab kalau ashabul kahfi tidur lama, dia akan rosak badan dia. Lepas tu Allah balikkan dia. Macam kita tidur berapa jam pun, berkona-kona. Tidur kadang kepala sini, bangun-bangun bawa kaki kat lain dah, berputar-putar. Tidur itu berapa 8 jam. Dia tidur 300 tahun. Yang saya nak ceritanya, bila Allah tutup pendengaran, walaupun dia boleh tidur sampai 309 tahun. Dan saya sebut menyeram tu kenapa? Sebab masa dia tidur tu, sebenarnya raja di zaman dia tu dah masuk dah. Mereka dah jumpa ashabul kahfi dan nak tangkap. Dia masuk dalam tu, semut masuk je, dia akan keluar dengan penuh ketakutan, bertempik, kemudian tak nak pergi lagi, turun balik. Kenapa? Menyeramkan. Jadi nak cerita tidur ni, kalau kita tidur, kita nak gerak orang tidur, kita tak pakai mata. Kalau kita pergi kat muka dia, kita buat tangan, bangun kawan, dia tak layan pun. Anda kena gerak juga. Woi, bagus. Ataupun kita pergi kat telinga dia, asyhadu an la ilaha illallah, inna lillah. Jadi bila dengar suara tu, baru dia bangun. Itu nak beritahu apa? Nak beritahu peranan pendengaran dia lebih kuat daripada penglihatan. Sebab tu Allah sebut pendengaran dahulu. Masya Allah. Okey. Kemudiannya Imam Ar-Razi tu pula tadi. Imam Razi dia kata apa? Dia kata pendengaran tu dia tak pernah berhenti berfungsi walaupun dia tidur, walaupun dalam gelap, sebab dia akan kalau bila dia boleh dengar je, dia akan dengar, kecuali yang buat tak dengar tu lah. Okey. Kemudian nak beritahu lagi bahawa mata ni, kalau kita nak gunakan mata, maka mata tu perlukan cahaya, perlukan apa dan sebagainya lah. Jadi tujuan digabungkan pendengaran dan penglihatan itu, saya ulang balik, dia sebagai alat untuk dapat ilmu. Dan bila yang pentingnya hati bersih. Bila hati bersih,
hati bersih, proses dengar yang baik-baik dia akan jadi baik. Kalau hati bersih, proses mata tengok baik-baik dia akan jadi baik. Tapi walau macam mana pun, hati ni raja. Hati ni raja. Semalam saya ceramah semalam, saya beritahu ke Aliza lah, dan semalam dia sebut nama saya. Dia sebut, dia kata kami dah 2-3 kali dah buat program kenduri ni, tapi yang ni sebut Zawawi juga sebab kami mula-mula bertemu dulu di matchmaking kan, dia sebut nama saya lah, naiklah saya punya. Boleh lah siapa-siapa nak minta Saham contact. ni. Itulah sajalah. Cuma nak sebut perkahwinan dia perkahwinan ni bukan matlamat, dia alat. Perkahwinan ni bukan matlamat tapi alat. Alat dia matlamat kita nak sembah Allah, nak cari redha Allah, tapi alat. Bila alat tu dengan ada isteri, suami dia boleh bantu kita. Itu alat. Dengan suami isteri dia boleh bagi semangat kita, dia boleh menegur kita. Dan sebagainya, dia boleh saling melengkapi dan sebagainya lah. Cuma ayat ni nak beritahu, Allah kata apa? Allah sebut tadi, apa Allah sebut? Qul huwallazi ansha'akum. Jadi ayat ansha'akum, kita ni lemah, Allah cipta kita. Wa ja'ala lakumus sam'a. Jadi tolong guna telinga, tolong guna penglihatan, tolong dengar, guna hati yang betul. Kalau 3 tu selaras, kita akan selamat. Cuma Allah Ta'ala sebut ujung tu, qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat orang bersyukur. Jadi ulama tafsir kata gini, dia kata nikmat Allah banyak, tapi nikmat paling hebat sekali 3 nikmat ini. 3 nikmat. Apa nikmat dia? Nikmat mendengar, nikmat melihat, dan nikmat hati. Jadi kita ada kaki, kita ada tangan dan sebagainya. Tapi nikmat paling besar mendengar, melihat dan hati. Bayangkan ada orang dia tak tengok. Kalau orang tak tengok, dia tak dengar. Dia dengar tidak. Mata melihat, dia sulit. Kalau tak ada sifat mendengar, memang sulit. Kalau mata tak ada, itu kelebihan lagi. Kenapa mendengar letak dulu? Sebab mendengar lebih penting daripada melihat. Macam ada orang, dia mendengar tapi tak melihat. Kan ada dalam YouTube tu, ada seorang budak buta. Ada terjemah dalam bahasa Melayu. Dah lama dah. Dia boleh hafal Quran, dia mendengar tapi buta. Maknanya dia berfungsi. Tok guru dia tanya, awak ni dah hafal Quran ni, awak tak berdoa ke kepada Allah supaya awak boleh melihat? Dia kata, saya tak nak berdoa. Kenapa? Sebab saya tak melihat itulah, saya mendengar, tapi hati saya lah saya boleh hafal Quran. Kalau saya boleh melihat, nanti belum tentu saya boleh hafal Quran. Jadi dia tak minta doa dengan Allah, cukup dengan apa yang ada. Jadi rupanya mendengar tu lebih utama daripada melihat. Kalau hilang pendengaran, boleh juga mata ada, boleh juga kita pun jumpa orang. Macam saya sebut baru ni. Saya pernah bawa kereta sekali. Bukan baru ni, lama lah bawa kereta. Sebelah saya ni, saya bawa orang buta seorang. Dia buta. Mata tengok atas je. Belakang dia ada isteri. Saya nak hantar dia dekat LRT lah kat sini. LRT. Lepas tu, saya cakap dengan dia. Dia kata, dia boleh orang buta cakap. Belakang dia isteri dia. Dia kata apa? Saya ustaz nak kahwin seorang lagi. Dia kata buta nak kahwin seorang lagi. Saya tanya dia, you tak takut ke isteri belakang? Dia kata, isteri saya tak dengar. Jadi selamat dia cari bini tak dengar. Jadi nak ceritanya, orang tak dengar ni memang tak selamat hidup, tak susah. Tapi walau macam mana pun, jadi kita Allah Ta'ala sebut qalilan ma tashkurun. Kenapa orang kurang bersyukur? Yang pertama, syukur tu ada banyak benda. Syukur yang paling hebat sekali ialah apa makna syukur? Syukur maknanya ialah menggunakan nikmat yang diberi oleh Allah menurut kehendak pemberi. Itu syukur. Syukur pada menggunakan nikmat yang diberi oleh Allah menurut tujuan Allah yang beri kat kita. Jadi Allah suruh dengar Quran, Allah suruh melihat, Allah suruh berfikir. Jadi kalau kita, dia ni, syukur lawan dia kufur. Maknanya kalau kita pendengaran, kita guna menurut kehendak Allah suruh, dengar benda baik-baik, dengar belajar dengan arahan, dengar apa-apa yang disuruh, maka itu nama syukur.
Mata tengok, tolong, bantu yang baik-baik, namanya syukur. Hati berfikir dan namanya syukur. Kalau salah guna pendengaran, dengar benda tak elok, dengar benda, maka anda sudah kufur. Mata ni mata ni Allah punya, Allah pun beritahu halal haram. Jadi kalau kita guna salah, kita sudah kufur. Berfikir kita juga, kita tak berfikir tentang alam. Contoh, sebenarnya kalau kita tengok hujan turun, contoh hujan turun, itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah perbuatan Allah. Hujan turun, Allah melakukan sesuatu apa dia? Hujan turun. Itu perbuatan Allah. Banjir sedang berlaku. Itu tauhid tu. Tauhid rububiyah. Sebab tauhid rububiyah ialah perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah apa dia? Tauhid uluhiyah perbuatan manusia terhadap Allah. Contohnya, iyyaka na'budu, akan dikau aku sembah, akan dikau aku minta tolong. Itu tauhid uluhiyah, sembah. Jadi bila kita semayang, Allahu Akbar, perbuatan kita tu namanya tauhid uluhiyah. Kita baca Quran, tauhid uluhiyah. Kita pergi ke umrah, tauhid uluhiyah. Kita buat haji, tauhid uluhiyah. Tutup aurat, tauhid uluhiyah, sebab kita sembah Allah. Ingat ya? Jadi kita kena berfikir. Jadi fikir yang betul, bersyukur yang betul. Syukur maknanya syukur maknanya menggunakan nikmat yang diberi oleh pencipta menurut kehendak pencipta. Jadi kalau kita guna tidak ikut pencipta, kita dipanggil kufur. Itu dia. Jadi rupanya kita sangat sikit bersyukur. Maknanya kita guna mata satunya, kita tak, okey, abang ni saya kebetulan on the spot orang minta baca khutbah. Saya pun ambil dalam WhatsApp group je, tapi menjadi khutbah dia apa dia, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sikit sangat umatku bersyukur. Kan ada cerita kan ustaz duk cerita banyak-banyak. Sayyidina Umar dia pernah lalu dekat tawaf, dia tengah-tengah tawaf, dia dengar ada orang baca doa. Doa dia, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba-Mu yang sedikit. Dia baca banyak-banyak kali. Sayyidina Umar pergi dekat. Dia kata, Tuan, kenapa awak berdoa nak jadi orang grup sedikit? Kan kita nak banyak, harta banyak, kawan banyak, semua banyak. Dia kata kat Sayyidina Umar, ala taqra'u, kamu tak baca ke? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Sayyidina Umar pun sebut, dia kata, annasu kathirun afqahu minka. Sayyidina Umar kata, ya Allah, rupanya ramai lagi orang lain faham semua Quran, kamu tak faham. Mana Sayyidina Umar baca doa, dia tahu ayat tu, tapi dia tak perasan nak jadi orang sikit. Sebab dalam Quran ada 4 tempat tentang cerita banyak. Aktsaruhum yajhalun, ramai orang yang jahil. Aktsaruhum la ya'qilun, ramai orang tak berfikir. Aktsaruhum la ya'lamun, ramai sangat orang yang tak faham. Ada lagi ayat bunyi aktsaruhum. Aktsaruhum, kebanyakan mereka itu fasiqun. Kebanyakannya orang fasik. Kebanyakannya orangnya mu'ridun, menentang Allah. Rupanya orang yang syukur ni sedikit sangat. Maksudnya sedikit gini. Jadi kita sekali-sekala kena minta jadi orang yang pada sedikit. Kenapa sedikit? Minta maaf. Yang pertama, kita sedikit bersyukur. Contohnya minta maaf. Saya sendiri, mata kita dah umur saya 50 tahun lebih ni, wallah, sejak saya baca ayat ni barulah malunya, sebab 50 tahun guna mata ni jarang kita sebut alhamdulillah, terima kasih ya Allah, nikmat mata ya Allah. Banyak sikit sangat. Betul. Malam ni baru saya sebut ni. Ataupun kita guna telinga, ya Allah terima kasih banyak dengan nikmat telinga ya Allah. Bila ni saya ada kena penyakit ni. Ada sakit gusi. Saya main cocok dengan apa? Cocok dengan buluh tu lah. Yang kedai lepas makan cocok je, zap, kena gusi. Lepas tu dia bengkak. Bila bengkak sikit, Allah pedihnya. Jadi baru tahu nikmat. Jadi nikmat mata, nikmat pendengaran, kita akan tahu bila dia hilang. Jadi kita buat kesimpulan ringkas, kita dah lama guna nikmat mata tapi tak bersyukur lagi. Nikmat telinga tak bersyukur. Cumanya kalau kita tak sebut alhamdulillah, tak apa lagi. Jangan sampai kita guna pendengaran yang tak betul, kemudian menggunakan mata yang tak betul, dan guna fikir tak betul, rancang tak betul, maka kita akan jadi orang kufur. Itu pun syukur juga kalau
Kalau kita dengar ceramah, syukur. Kita dengar nasihat, namanya syukur. Kita dengar panduan-panduan, namanya syukur. Kita lihat yang baik-baik, syukur. Dan sebagainya. Jadi, berdoalah hari ini, malam ini, supaya kita termasuk bukannya orang yang kufur. Jadilah kita bersyukur. Jadi, semoga kalau kita baca malam ni, nak tidur nanti, Qul huwallazi ansha'akum, rasa rendah diri, kemudian pentingnya pendengaran, mata dan hati untuk berfikir, dan biar kita jadi hamba yang bersyukur. Wallahu a'lam.